Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ila hadranabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama was salihin wa ila arwah jami' ahli al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala habibina al mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir ke majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan kita masih lagi membicarakan kitab Mat'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dalam bab talak. Baik. Saya sebenarnya tak berapa sihat. Baru ni ada buat rawatan pesakit leukemia. Jadi dia datang tu pun saya dah tak sedap badan dah. Maksudnya penyakit tu bukan sebab kanser tu saja, tapi ada faktor lain. Tapi saya layan jugalah. 2 hari dia meninggal. 2 hari itu dia meninggal. Lepas pada tu, hari keduanya datang pula sahabat saya, perempuan, tapi jenis suka berbumuhan ni, jenis suka berjumpa Tok Bomo ni. Bila mai jumpa saya tu, sembang saya nampak muka dia pelik sangat. Huduh pun dengan muka dia tu. Tak pernah macam ni. Sembang macam biasa. Tapi saya dah rasa dah sebab saya duduk senawa, saya tahan je lah. Jadi lusa tu demam. Saya demam 2 hari, 3 hari. Lah demam hilang dah. Tapi dia punya sakit sendi, sakit anggota badan lah. Saya syok, saya kena badi lah. Badi pembunuhan, tak tahulah. Jadi orang yang terlibat dalam bidang-bidang yang macam kami ni ujian Tuhan bagi untuk sakit, dia datang dalam bentuk yang macam ni. Sebab kalau lihat di sudut zahiriah, dengan pemakanan tambahan yang kita duk makan, makanan sunnah yang kita makan, tak mungkin akan ada penyakit berbentuk fizikal yang boleh attack. Itu adatlah zahiriah. Tetapi kalau Allah nak uji kita dengan sakit, dia datang dalam bentuk lain. Yang akhirnya kita juga kena demam dan kena makan Panadol. Okey. Tapi biasanya kita boleh rasa bila demam yang makan Panadol, lega dia lain macam. Tapi lega ni lain macam. Okey. Jadi rawatan terbaik ialah kaedah kerohanian. Zikir selawat, zikir selawat. Tolak balik lama-lama dia hilang lah. Sebab itu kalau ikut tu malas nak main mengajar dah ini. Tapi ingat kesian. Satu kesian, yang kedua saya duk tengok orang Palestin lagi teruk pada kita. Mereka lagi teruk, Allah uji. Kita apa sangat kan, setakat kena badi penyakit tu biasalah tu. Jadi kita rawat pelan-pelan, dia hilang pergi gitu lah. Pada saya, selagi kita boleh semayang, tak kacau, makan berak clear semua, okey, no problem. Sakit-sakit badan tu itu lumrah. Lama-lama dia akan hilang lah. Kan? Tu je, bila kita dekat dengan Tuhan balik, dia akan hilang, tinggal maksiat. Gitu. Itu sebab sakit itu dipanggil penghapus dosa.
Sebab dalam kehidupan kita kadang-kadang ada benda yang kita aware untuk elak nak buat maksiat, kadang kita terbuat juga. Ini pengaruh kawan-kawan, biasalah kan. Nak jaga hati bukan senang. Kita bukan untuk wali, kita jenis orang berjalan rata, pergi rata tempat kan, itu biasalah kan. Bukan kita kaki duduk masjid saja. Dia begitu. Baik. Itu secara mukadimah pada pagi ini. Anak dan isteri saya pun kena sikit tapi dah lega dah pagi ni. Okey. Baik. Cerita talak ni tuan-tuan, kalau kita tengok kenapa perbahasan berkaitan dengan talak, muka surat 166 hak baris atas sekali tajuk kita pagi ni. Kenapa perbahasan berkaitan dengan penceraian ni tersangat panjang perbahasan dia, tak habis-habis kita cerita ni. Kerana kesan perceraian itu berpanjangan. Kesan dia tu panjang. Kesan sudut emosi, kesan dari sudut hubungan sosial, dia jadi panjang. Benda tu berterusan. Nak hilang tu lambat tuan-tuan. Nak hilang tu lambat. Trauma dia. Sebab itu perbincangan pun jadi panjang. Okey, perbincangan jadi panjang. Dan atas dasar ini juga kebanyakan kes perceraian dia kena dibicarakan di mahkamah, kerana situasi itu tak sama keadaan yang kita akan lihat nanti. Okey. Faslun, atas kali bahagian atas kali 166. Faslun fi tafwidit talaqi lizawjati. Fasal pada menyatakan perihal menyerah suami akan talak bagi isterinya. Bab pagi ni nak cerita ada satu pasal yang suami serah kuasa talak pada isteri. Lagu mana tu? Ya? Suami menyerah kuasa talak pada isteri. Selalu kita tengok isteri, suami yang melafazkan talak. Tapi ada satu bab ni kita nak tengok bagaimana suami boleh bagi kuasa pada isteri untuk ceraikan dirinya sendiri. Okey? Baik. Harus. Pertama, hukumnya harus bagi suami menyerahkan talaknya kepada isteri, dan iaitu mempermiliki bagi talak. Maknanya isteri yang ada kuasa untuk talakkan dirinya, hukumnya harus. Maka disyaratkan, tapi ada syaratnya lah. Dia bukan simply gitu tak, mesti syarat. Baik. Maka disyaratkan bagi jatuhnya itu ditolak oleh isteri dengan bersegera. Dengan bersegera. Kerana mentolak isteri akan dirinya itu terkandung bagi qabul. Okey. Baik, sampai situ dulu. Syarat dia yang pertama, perlu segera menyebut. Cuma dalam konteks ini tertalaknya isteri bila dia menerima lafaz qabul tadi. Untuk kes-kes dia bukan cerai biasalah, macam hulu tebuh talak tu kan, dia terima aja jatuh talak. Jadi dia kena segera. Lepas lelaki serah kat dia, kata dia bayar duit, dia terima, jatuh talak. Itu keadaan yang boleh isi kuasa talak pada isteri. Untuk kes tertentu lah, kes tebuh talak lah biasanya. Okey. Maka jika ditakhir oleh isteri akan dia dengan kadar penceraian yang putus dengan dia oleh qabul daripada ijab, tiada jatuh talaknya. Jadi kalaulah tempoh lafaz ijab dan lafaz qabul, yang qabul isteri terima perceraian ini ada jarak yang panjang, maka tak dikira. Sebab tu dia nak immediate respon. Bila dah setuju depan mahkamah, isteri terima aja, maka jatuh talak. Ataupun kalau isteri sebut aku talakkan diriku pun boleh, kalau atas dasar isteri suami dah setuju sebut macam tu. Kita akan lihat lepas ni.
Sebenarnya kalau ikut, dia setakat nafas kita bernafas tak boleh diselangi dengan ucapan lain. Itu jarak kabul. Kalau pergi minum kopi O dulu, picah roti canai dulu, tak boleh. Mesti depan hakim. Mesti. Okay, sekarang kena depan hakim semua. Tak boleh kita ni, susah. Sebab tu cerita lepas ni kita akan tengok tuan-tuan, banyak keadaan yang suami sebut talak tu, kadang-kadang disebut sekali, kadang disebut dua kali, kadang disebut talak. Dia main macam tu je. Jadi kita akan tengok lepas ni perbahasan ni, jadi ke tak jadi, berlaku ke tak berlaku. Sebab yang kita tengok minggu lepas, di dalam filem berlaku, di luar filem berlaku. Hak cerita minggu lepas nah. Baik, hak yang ni dia akan kita akan lihat nanti. Dan harus bagi suami ia rujuk daripada menyerahkan talaknya itu dahulu daripada ditalak oleh isteri. Maknanya seelok-eloknya suami tadi menggunakan kuasa dia, hal perceraian tadi dia yang lafazkan atau dia rujuk. Kok mana pun Islam tu kalau boleh dia tak nak juga berlaku perceraian. Tu dia kata kalau boleh rujuk. Sebab nak memelihara kesan tu, kesan selepas tu. Semalam kenal jugalah lepas 7 tahun pisah baru boleh jumpa anak dia balik. Maknanya anak duduk dengan bini, laki ni pi cerai dah, pisah, pi kerja luar negara kalau gua mana tu. After 7 tahun baru balik jumpa dengan anak. Pi lah rumah di Pulau Pinang tu, rumah bini dia, bekas isinya lah. Dia pi dengan bini dia hak baru ni 7 tahun dah lah, 7 tahun. Jadi peluk tak kira lah, saya tengoklah video tu, peluk rindu lah pada anak. Ini kesan, nampak tak? Kesan emosi yang Islam tak nak sangat tu. Islam suruh satu balik kalau boleh. Isu macam ni lah. Jadi anak-anak kehilangan kasih sayang. Hak dekat-dekat tak apa, ni hak jenis pisah jauh-jauh punya kan, piduk lari pergi kerja mana, lepas tu baru dia balik mai. Baik. Maka jika berkata suami bagi isterinya, talak olehmu akan dirimu dengan 1000, maka ditalak oleh isteri, jatuhlah talaknya bain dengan 1000. Kalau laki dah habak kat bini dia, hang tak apa, hang boleh cerai bini, boleh bini hang dah, hang boleh cerai diri hang dengan bayaran 1000. Aku nak 1000 ya. Bini dia kata okey, fine, sign check, nah 1000, aku talak diriku. Yes, jatuh, selesai. Sebab suami dah sebut begitu, banyak duit, aku cerai diriku, cerai, jatuh. Tapi depan hakim lah. Cuma dalam konteks ini biasanya hakim yang akan memutuskan, atau hakim yang akan sebut, ya, hakim yang akan sebut membatalkan, menceraikan isteri tadi. Mahkamah membuat keputusan. Dengan jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu dengan diniat oleh suami 3, maka berkata isteri, aku talakkan diriku, dan ia niatkan 3 talak. Dan jika tiada ia ketahui akan niat suaminya, okey, sekalipun, maka jatuh 3 talak. Baik, ulang balik. Ya, jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu, dan diniat oleh suami 3, maka berkata isteri, aku talakkan diriku, dan ia niatkan 3 talak. Dan jika tiada ia ketahui akan niat suaminya sekalipun, maka jatuh 3 talak. Faham nah? Maknanya bila suami dah bagi izin talak, dia tak sebut berapa, tapi suami tu ada niat lah 3. Suami tak lafaz, suami suruh bini dia declare sendiri, mungkin dengan bayaran tertentu, dan isinya pula pun niat 3 juga.
tapi isinya tak tahu yang lelaki dia pun niat 3 juga, maka dia pakai hak bini tadi. Jadi bahasa mudah, kalau kata lelaki niat 2 tapi bini niat 3, jatuh 3. Lelaki niat 1, bini niat 3, sebab niat dalam hati tak tahu, tapi sebab kuasa tu dah serah pada isi dengan bayaran tadi, akhirnya jatuh 3 talak. Ini saya katakan masalah-masalah yang merumitkan, cukup merumitkan, pening. Niat tak sebut. Niat dia tak sebut, dia niat dalam hati je, dia qasad. Dia sebut ayat tadi dah kan, awak talak dia awak, selesai situ je. Jadi bini pun tak tahu, tapi bini kata mungkin dah bengang kat lelaki kot, 3 terus kan senang, jadi bain terus kan, tak payah duk nikah balik dengan mamat ni dah kata. Mungkin dia dah marah sangat kan, stres sangat, jadi berlaku jatuh bayar 1000, 3 terus. Cuma kena sah di mahkamah tak? Ni masalah kita kena sah di mahkamah juga. Baik. Dan jika tiada diniat oleh keduanya akan yang tersebut, atau diniatkan oleh salah seorangnya, maka jatuh 1 talak jua pada kaul yang asah. Tapi pandangan ulama ni dia macam-macam lah. Cuma kaul yang jelas, kalau tak ada niat apa-apa, dua-dua tak ada niat apa-apa, kira jatuh 1 talak. Ya, ini kaedah umum. Dan jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu 3 talak, maka ditalak oleh isteri 1 talak, atau akasnya, ya, atau sebaliknya lah, iaitu katanya talak olehmu akan dirimu 1 talak, maka ditalak oleh isteri 3 talak, maka jatuh 1 talak jua. Baik. Dia kalau dia kata sini, jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu 3 talak, suami suruh bini tu cerai dia, talak 3, okey, maka ditalak oleh isteri 1 talak, atau akasnya atau sebaliknya, iaitu katanya talak olehmu akan dirimu 1 talak, maka ditalak oleh isteri 3 talak, maka jatuh 1 talak jua. Jadi pokok mana pun sebaliknya tu, maknanya dia kira 1 saja, dikira talak 1 sahaja, sebab nak menjaga kemaslahatan. Andai kata berlaku apa-apa penyesalan, boleh rujuk balik, masih ada 2. Kalau 3 terus, jahanam. Jadi Islam begitu memelihara hubungan ini, sehingga kan pendekatan jalan untuk ambil cara mudah 3 terus itu Islam tak galakkan. Maknanya, bagi yang pertama, manusia boleh berubah bila dia berpisah selama 6 bulan. Contoh, bila berpisah 6 bulan, kadang-kadang hidayah tu sampai, hidayah Allah Ta'ala bagi tu sampai, kesedaran, baru dia rasa, aku duduk seorang, baju tak ada orang iron, breakfast tak ada orang sediakan, kopi bancuh neri tak sedap. Waktu tu dia mula, terutama yang memang jenis makan kat rumah, dia akan rindu benda tu. Kalau makan ZNK dia tak rindu, kan tukarlah tukar masak macam mana pun, janji kedai tu ZNK, dia tak kira. Sebab tu dia tukar orang macam mana pun, kita tetap pergi situ ZNK kan. Kalau tuan-tuan perasan, sejak dibuka kita duduk pergi sampai keluar, berapa ramai dah tukar orang tu kan. Ada yang pindah pergi tempat lain buka, tapi pengunjung tetap pergi. Pasal apa? Pasal ZNK dia lain, itu makan kedai lain. Sebab kita melihat jenama kedai, dan mungkin benda tu benda yang lebih kurang hampir sama kalau dibuat pun. Tapi kalau air tangan isteri dia tak sama air tangan mak kita pun tak sama. Kita pergi tak mana pun, kalau kita ni, dia tak lawan kita punya air tangan orang yang kita sayang lah, bini kita ke, mak kita ke, mak mentua kita ke, dia tak sama. Lazatnya tu lain macam. Tu kita kata keberkatan air tangan tu. Maka sebab itu Islam menganjurkan setiap kali kita nak memasak apa-apa pun, jangan ditinggalkan selawat. Basuh beras ke selawat, nak goreng ikan selawat. Ada satu petua goreng ikan tuan, saya baru praktik baru ni, macam betul lah cepat bagi tahu tu. Wallah ni petua nah. Kalau susun ikan terbalik, cepat masak.
Hak ni kepala sini, hak ni kepala sini. Ikan ketiga kepala sini. Atau kaedah kedua dia kata jangan bagi bertemu muka sama muka, terbalik. Tak tahulah lawak ke apa. Alasannya supaya ikan tu tak berkelahi. Dia dapat berkelahi lama masak. Contoh ya. Baik. Cuma yang jelas yang Nabi ajak kita ialah selawat. Jangan tinggalkan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan perasan tak, rumah yang cempat, kalau yang ada gangguan, yang ada jin sebagainya, kita masak nasi cepat basi kan. Itu satulah. Yang kedua, kalau kita jenis tak selawat, memang cepat basi. Jadi kalau kita rajin berselawat sampai kita duk goi beras itu, insya-Allah dia lambat basi. Keberkatan tu ada. Kemudian kalau kita masak 3 pot pun kadang-kadang kita kata tak cukup, rupanya cukup. Barakah tu ada. Sebab itu jangan biasakan diri dengan berselawat bila kita nak buat benda-benda macam ni, terutama bab makanan. Tu Islam ajak kita begitu. Ya. Baik. Faslun, bab baru, tak baru juga, masih lagi bab talak. Jika berkata suami, aku talak akan dikau, atau engkau talik, atau seumpamanya daripada segala lafaz yang soreh dan diniatkan bilangan talak 2 atau 3, jatuh barang yang diniatna. Sebab tu kata soalan tadi, niat qasad tu kena ada dalam rukun. Dia ceraikan bini dia lafaz soreh dan disebut bilangan berapa kali, maka jatuh ikut bilangan tersebut kerana dia niat benda itu. Dia tak akan niat macam ni ya. Dia tak niat kalau dia tak sebut. Dia sebut memang dia niat nak sebut. Macam kita duduk sembang lah kan. Kita duduk sembang dengan orang, kita dah ada niat nak sembang dengan dia. Jadi topik tu kita dah, mungkin kita dah ada dalam perjalanan kita dah. Macam perempuan satgi lah kan, waktu makan satgi mesti ada topiknya, confirm. Saya tak pernah jumpa muslimat makan semua diam, semua bisu. Mesti ada topik. Laki-laki topik cara laki-laki, perempuan topik cara perempuan. Mesti ada. Niat tu dah ada dah. Allah dah pasangkan. Ya? Baik. Jadi bila niat tu dah ada, maka macam ni juga, bila dah ada niat dia akan berlaku. Okey? Maknanya seeloknya apa dia? Alif kata. Okey, sila. Ada kata kena alih. Mus dia WhatsApp je sekarang ni ya. Mudah kan? Mujur ada mus kita mudah. Dialah guide, dialah segala-galanya. Baik. Okey, diniatnya. Dan demikian lagi lafaz kinayah, jika diniatkan dia bilangan-bilangan, jatuh ia. Ingat walaupun kinayah, niat talak jatuh. Satu-satulah. Dia niat 2 lah. Dia niat 3 lah. Ya, bergantung pada niat. Sebab itu dalam Islam Nabi sebut dah, innamal a'malu binniyat. Setiap kerja buat kita ini dengan ada niat, baru jadi ubat, jadi penawar, jadi barakah, segala-galanya baru jadi niat. Itu penting. Kita ambil contoh selawat tadi. Bila kita berselawat ketika kita membasuh makanan, maka niat kita lain keberkatan pada makanan tadi. Begitu juga bila kita berselawat, bila kita nak minum, ambil barakah selawat Nabi, maka jadi syafaat, jadi ubat, jadi penawar, ataupun bismillah. Jadi itu benda yang Islam ajak kita daripada awal lagi. Fungsi bismillah, fungsi selawat tu jangan tinggal. Tak tahu doa tak apa, bismillah tu ada kan. Kok doa makan tak hafal ke, tu cerita lain. Tapi bismillah tu ada, itulah doa kan.
Tuan-tuan pernah dengar tak Profesor Jepun? Saya pernah buat testing dekat kelas saya dulu. Ayak putih, saya letak dakwat za'faran. Za'faran kan warna merah tu, dakwat je mahal, sebotol RM400, botol kecil tu lah, macam minyak wangi. Saya titis za'faran, kemudian kita buat bacaan Fatihah. Tuan-tuan nampak dakwat merah tadi di permukaan ayak ni membentuk cukup cantik molekul-molekul yang memang nampak dengan mata kita, bentuk leh, bentuk bunga, bentuk cukup cantik. Maka sebab itulah paling common bila kita nak minum ayak, bismillah aja, bismillah. Jadi benda tu dah bantu aroma air tadi, molekul air tu berubah menjadi positif, baru kita minum jadi ubat atau penawar berkah, daripada kita duk gelak rugi ya. Tuan-tuan nak minum ayak, gelak dulu baru minum ayak. Habis gelak semua, bismillah. Kau sambil gelak sambil minum, rugi, hak masuk tu rugi. Ya, kena macam tu. Baik. Dan jika diniat oleh suami akan bilangan-bilangan talak dengan lafaz yang sharih, seperti dikatanya enti taliqun wahidah, atau dengan lafaz kinayah seperti dikatanya enti wahidah, jatuh yang diniatnya itu kerana diamalkan dengan barang yang diniatnya. Ini kita ulang kaji je lah ya, kita dah belajar dah ni. Sebut talak satu lah, kita dah mengaji dah ni. Ini cuma ulang balik je lah. Dan jika ia hendak berkata enti talikun salasan, ini Arab nah, maknanya dia kata awak cerai 3, talak 3, maka mati isteri. Terkejut dengar talak mati bini. Maka mati isteri dahulu daripada sempurna lafaz talik, tiada jatuh talaknya. Jadi tak dan habis 3 tu bini mati, duk bertengkak-tengkak, laki lafaz cerai, nak sebut 3 tu T tu, rupanya T tu mati. Bini dia terlentang belakang, innalillah, tak dan nak mengucap, yang malaikat mai cabut terus. Maka dia kata dalam konteks ini tiada jatuh talaknya kerana keluar isteri daripada mahal talak. Jadi talak tak jatuh sebab apa? Bini dah meninggal. Tak tahulah berlaku tak berlaku, tapi kitab ada sebut. Boleh jadi kot terkejut kan, kawan ada masalah jantung tersumbat, nak buat appointment doktor, nak buat pasal stent atau bypass, tiba berlaku konflik, terus mati dengan ayat tu je. Jadi bila mati, dia tak panggil cerai talak ni lah, cerai mati lah, 4 bulan 10 hari. Ya, edah kematian 4 bulan 10 hari. Itu kalau suami meninggal. Lupa pula. Kalau bini meninggal berapa hari edah? Sebab dalam kitab disebut tempoh bergabung itu lebih kepada untuk isteri yang kematian suami. Dia tak ada cerita isteri yang kematian suami yang kematian isteri. Tapi adat kita ni biasanya 40 hari, habis kenuri tak tahulah, setengah lah. Setengah tak dan, sekejap je. Dia nak menangis ni, air mata meleleh ni tak lama tuan-tuan. Lepas tu air liur meleleh. Dia tak boleh lah dia. Kejap je tuan-tuan tengok. Siapa-siapa pun lagu tu lah. Baik. Dan jika ia hendak berkata enti talikun salasan, maka mati isi dahulu daripada sempurna lafaz talak, tiada jatuh talaknya kerana keluar isteri itu daripada mahal talak dahulu daripada sempurna lafaznya, atau mati isteri kemudian daripada sempurna lafaz talak.
Atau keadaan kedua, dah lafaz selesai baru bini meninggal. Jatuh tak talak tadi? Jatuhlah. Tapi nak buat guna jatuh pun dia dah meninggal. Okey, cuma dia nak abang hukum tu. Okey. Baik. Dan jika dahulu daripada lafaz salasan sekalipun jatuh 3 talak kerana dikosat oleh suami, akan 3 talak itu ketika berlafaznya dengan anti talik. Cuma dia nak abang hukum perceraian tadilah. Cerai lah. Cuma bila dah meninggal tadi, tak ada apalah. Jatuh talak ke tak jatuh talak, dah meninggal. Habis dah kan. Cuma hukum jatuhlah talak tu kalau dia lafazkan cerai talak tu. Dan jika berkata suami, yang ni pelik-pelik ni, engkau talik, engkau talik, engkau talik, 3 disebut. Maknanya engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai. Dia sebut 3. Kita tengok dulu lah. Atau engkau talik, 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 cerai, 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 ataupun talak, talak, talak. Dia sebut 3 sekaligus. Dan diselangi oleh penceraian antara dengan diam lebih daripada diam bernafas atau perkataan daripadanya, jika sedikit sekalipun jatuh 3 talak. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi hak duk main-main buat lawak-lawak ni yang tak bagi ni. Dia sebut engkau cerai, engkau cerai, engkau cerai 3 kali, dan dalam masa disebut tu tak ada diselangi oleh lafaz lain. Diam seketika, dia terus tak boleh, dia kena ada saktah sikit tu. Islam dia macam tu, dia kena ada sikit saktah, tuma'ninah. Okey, maka jatuh. Ataupun dia sebut awak talak, awak talak, awak tertalak 3 kali. Dalam masa tu tak ada selangi apa-apa, hanya sekadar nafas, ambil nafas, maka talak tadi jatuh 3. Sebab tu yang mahkamah tak suka yang kena bercara balik tu. Kes macam ni lah. Kan saya cerita tu kan, yang siap buat video call, buat video cerai bini dia talak 3 tu. Yang saya cerita pasal yang duk bagi DJ tu, DJ Sal Bollywood tu kan. Maka mahkamah tak declare, tak sahkan perceraian tersebut kerana dibuat dalam keadaan emosi dia tak stabil. Dia geram pasal orang buat laporan polis. Dia laki dia ni terasa sikit je kot, rasa saya lah, dia terasa hati sikit lah, piwak diri mana-mana. Jadi waris adik-beradik cari tak jumpa, buat laporan polis. Jadi dia pun bengang nak habaq kata dia tu ada, dia buat video call terus cerai bini dia. Buat video ni lah, video conference lah, dihantar WhatsApp, masuk Facebook belakang, semua orang semua tahu. Lepas tu mahkamah jadi kes mahkamah. Bila kes polis lah, report polis, jadi kes lah. Akhirnya mahkamah putuskan tidak sah perceraian tersebut. Lafaz semua sah, tapi sebab waktu dia buat tu, waktu dia rasa mungkin emosi terganggu sebab polis duk cari dia, dia bukan penjenayah, lalu dia tak stabil punya emosi, dia lafazkan terus, dia sebut dengan clear, dengan nama, dengan binti sekian, dengan sekian. Mujuk mahkamah batalkan perceraian tersebut. So sekarang baik balik lah, baik balik lah. Rumah Nuri duk buat kerja DJ lepas 2 macam biasa. Anak besar lah tuan, anak umur 20 lebih dah, tua dah pun dekat 50 umur. Baik. Tu saya katakan di sini, bila kita mengaji kitab, dia buat main-main macam ni pun boleh jadi jatuh talak. Sebab tu mahkamah kena sahkan betul-betul. Hang sebut macam ni sebut keadaan niat ke tak niat ke, waras tak waras ke. Jadi mahkamah pertimbangkan. Maka untuk kes yang tadi, mungkin dia lihat
Dia ni dalam keadaan emosi tak stabil, moodnya celaru, dia duk stres, polis duk cari dia. Siapa-siapa pun tuan-tuan, kalau dengar polis cari kita, kita stres tak? Stres. Tak, pasal-pasal menurut sahabat Syahidan Ahmad wanted. Pasal apa? Tak pasal-pasal kan? Tidur tak lena, makan tak lalu. Jadi bila kena macam tu, dia main emosi tak stabil. Nampak? Bila emosi tak stabil, kita pula semayang tunggal langgang, lebih kurang gitu ya, memang akan keluar ucapan-ucapan, ayat-ayat yang mungkin dipengaruhi oleh syaitan. Ni syaitan main peranan. Hebat laki dia. Dia mengaji fiqh tahap Tok Wali. Dia tak boleh berlaku sebab bilangan talak melebihi. Okey. Kemudian dia sebut tu tadi, adakah dia lawak-lawak? Sebenarnya kena disahkan oleh mahkamah lah. Cuma bila sebut bilangan talak 1000 tu nampak sangat tak betul lah. Okey. Lepas tu dia duduk lagu mana lah ni? Dia memang kena pergi mahkamah. Mahkamah akan tanya, katalah nama dia, nama laki-laki Nordin. Tak ada alam ni senang. Encik Nordin, semasa Encik Nordin melafazkan cerai pada isteri Encik Nordin, adakah Encik Nordin berniat menceraikannya? Oh tidak Tuan Hakim, saya saja buat lawak-lawak tu, saya sebut 1000. Kalau Hakim puas hati, saksi berkata tak, mereka ni memang suka buat lawak gitu. Jadi Hakim akan warning terus. Pihak mahkamah ataupun saya menasihatkan Hakim jangan guna perkataan saya beri amaran, jangan. Kecuali untuk kes-kes juana semua beri amaran. Kalau kes rumah tangga, menasihatkan. Jangan dibuat main-main ucapan lafaz cerai, kerana benda ini boleh jadi betul, boleh berlaku betul-betul kalau kita tak salah menggunakannya. Jadi Hakim akan nasihat. Sekarang ni kita kena pulang kepada mahkamah untuk menentukan kesahihan ucapan tadi. Okey. Jadi jangan main-main lah, senang cerita. Denda dia bukan hukuman ni, dia kalau jenayah baru masuk denda. Kaunseling lah, kaunseling. Dia jabat agama, dia ada unit kaunseling dulu. Kadang-kadang sebelum kes dibicara, kaunseling 3-4 bulan tuan-tuan, baru naik mahkamah. Itu kes jadi lambat. Bukan direct naik mahkamah, tak. Dia ada pegawai kaunseling, settle dulu. Boleh tak settle dulu secara kaunseling? Ingat anak-anak, ingat apa semua kan. Dia gitu. Okay. InsyaAllah. Tambah lah ni tuan-tuan, sejak konsep Coldplay tu, saya baru tengok video yang dia nyanyi lagu apa, kan dia pakai topeng Dajjal tu kan, dia nyanyi lagu ikut laku, jadi ramai duk ikut nyanyi tu. Sekarang ni majlis fatwa duk ni dia orang tengah duk sidang, duk bincang, takut jatuh syirik, jatuh ni lah. Sebab tak, lagu tu dinyanyikan, orang tak tahu makna, tapi kebetulan ada yang buat video, dia faham seni kata lagu tu, lalu ditulis maknanya itu. Memang Dajjal memang ajak ikut dia. Sebab tu lah ni ditulis 75,000 ke 80,000 pengikut telah berjaya Dajjal bawa. Maka betul lah Nabi kata akhir zaman, hampa kena ikat anak bini hampa, nak cucu hampa supaya jangan ikut Dajjal. Ni cucu dia lah ni, jaga lah. Bila dah ada tu pun ada hak kes yang diviralkan, pengunjung solat maghrib di stadium Bukit Jalil, siap buat jamak lagi.
fatwa dah keluarkan, mufti dah keluarkan, hukumnya tidak sah sembahyang. Okey, Tuhan tak terima sebab tujuan tu hang buat jamak qasar, musafir musafir maksiat. Nak tunjuk baik kata dia pun sembahyang, tapi pergi tengok konsert. Kita tak boleh bayang mujuk Tuhan tak tunjuk malam tu seorang mati, semua hidup kan. Kalau waktu tu Tuhan tarik nyawa seorang, saya rasa boleh mengisafkan ramai juga tu. Tapi Tuhan tak tunjuk. Tuhan sayang bagi peluang, kok hampa nak taubat lepas ni. Kita kena beringat, itu physically Dajjal dalam bentuk manusia, tapi dia pakai topeng mata satu. Dan nampak dah pun hak Nabi sebut semua betul dah. Jadi kita jangan duk mudah tengok aja masa satu lah ni banyak kan. Dia dah mula ikut trend tu. Takut anak-anak kita lah. Kita dak lah kot tonton nak berjoget apa dak dah, tak larat dah. Tulang pun bunyi rata tepat dah. Kan? Takut anak cucu kita. Takut anak cucu kita. Okey. Jatuh. Tak apa, kita berhenti dekat situ. Dan jika tu yang saya ulang tadi tu, jangan jika berkata suami engkau talik tu ya, kita berhenti kat sini sebab nak kena baca doa selamat. Ada hajat daripada wallahu a'lam ya, pengajian kita tangguhkan dulu. Hajat daripada Puan Hajah Mahsuri minta kita bacakan doa selamat untuk anda-andanya Cik Suhana Muhammad Said yang akan mengerjakan umrah. Tak tahu bila, mungkin dalam masa terdekat. Mudah-mudahan perjalanan pergi dan balik selamat dan dapat mendapat umrah yang mabrurah. Ya, niat kita gitu tuan-tuan, sebab akhir zaman ni ramai yang pergi umrah, niat tu banyak dah berubah. Pergi buat konten lah, pergi buat bagai-bagai lah, okay. Jadi niat tu dah tak kena, bimbang-bimbang rugi 7-8 ribu. Kita nak kita buat umrah yang betul-betul ibadat. Ingat ya, umrah itu ibadat, dia bukan pergi shopping tak, dia ibadat. Rugi tuan-tuan ni kalau kita pergi sana memang tersilap sikit, rugi kita ya. Maka niat betul-betul, tuntut ilmu betul-betul sebelum pergi umrah. Saya pun walaupun dah pergi, kalau ditakdirkan rasa nak buat, rasa macam pergi dulu macam kurang, tak cukup, faham tak? Macam ada benda yang saya bukan terlupa nak buat, mungkin tak sempat nak buat, rugi. Maknanya kalau ada peluang nak pergi lagi, nak baiki balik. Tu ya. Baik. Lin Nabiil Kiram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha أقصى الغايات من خراف الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم يا محول الأحوال حول عليهم إلى أحسن الحوال، حول عليهم إلى أحسن الحال، حول عليهم إلى أحسن الحال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.